Tiba kita ke segmen Laman Tani. Kali ini kita nak bercerita dengan lebih banyak lagi daripada tumbuh-tumbuhan yang indah di sini. Tambah lagi dengan kehijauan tanaman-tanaman hidroponik depan kita ni. Orang kata tanaman tanpa tanah. Kalau tanaman tanpa tanah, hidroponik, biasalah kita panggil dengan, kita bersama dengan saudara Ahmad Haji Yahya dan juga Puan Khadijah Surih yang merupakan pakar hidroponik. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Waalaikumsalam, Cik Ni. Selamat Raya. Selamat Raya juga. Jadi ni saya nampak kan depan mata saya ni memang cukup indah pemandangannya. Berbagai-bagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ada. Ya. Kalau kita boleh kenalkan satu persatu apa yang ada depan kita ni. Cik Ahmad, silakan. Okey, Cik Adi ya. Okey, yang lepas-lepas kita fokus pada jenis tanaman. Sekarang ni kita tunjukkan dalam satu tray hidroponik ada 8 lubang. Cik Adi ya, yang kita tanam selalu tanam sayur, tanam ulam ya. Tapi ini kita kulhomkan semua. Dalam 8 lubang ada setiap jenis tanaman, iaitu sayur dan ulam-ulaman herba. Okey, kalau kita tengok yang mula-mula ni dia yang kita panggil ulam raja. Kan, how nice dia ulam raja. Yes. Ya. Kalau ditanam macam mana, kalau tengok kalau di kaedah hidroponik kita tanam ya. Okey, kemudian satu lagi yang ini yang orang suka, orang Penang suka masak laksa. Ini daun kesum. Ya, cantik kan? Kemudian yang ni juga satu ulam di mana yang kita panggil ni spearmint. Yang masa orang kita buat makan ubat gigi, chewing gum ni spearmint ya, yang kata penemuan baru saintis Amerika kata. Ya. Okey. Yang ini kita panggil herba juga, this is ganda rusa. Ganda rusa. Ya. Ganda rusa, tapi itulah. Ini salah satu jadi, kalau selalu khasiat ni apa? Khasiat dia kalau orang kata kencing manis, darah tinggi ya. Okey, dan kita bawa juga jenis sayur-sayuran ya, ini sawi, putih keriting dan kita ni salad. Ni salad kan. Semuanya nice, dalam satu tray Dalam satu tray. Ada terdapat jenis yang ni biasalah, ini sawi. Ya. Semuanya dekat situ macam-macam masakan kita boleh buat. Ya. Dan selain daripada ni, di mana kami bawa banyak jenis ulam iaitu pegaga. Ni tanaman pegaga ada 2 jenis. Ya. Yang kita tengok yang ni pegaga. Nice ya. Dia punya pertumbuhan dia. Ya. Dan juga kita panggil this is hydroculture. This is domestic untuk diletak dalam rumah, dalam office sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan. Ya. Bukan saja sebagai perhiasan, malahan kalau kita tengok dalam kajian, kalau kita tengok komputer mengeluarkan toksid, ya, pokok plastik mengeluarkan chemical yang tak elok. Jadi untuk overcome kita kena letak pokok hidup. Jadi kalau nak letak pokok hidup di rumah, boleh tak kan, dia perlu matahari untuk sistem fotosintesis. Jadi dalam kaedah ni kalau tengok macam ni kan, ini dia. How nice kalau letak di rumah, di office. Kedai yang baik tu boleh letak ikan. Ikan boleh hidup dalam nutrients ni. Ya. Selalunya ikan dalam tu kan dia boleh hidup berapa lama kalau tanpa apa kata tu pusingan oksigen ke apa ke. Yes. Kalau kita tengok macam ni ya. Selalunya ikan tak boleh hidup lama tanpa anti-klorin, tanpa oksigen. Ya, pump. Jadi cuma menggunakan kita punya nutrients ni. Nutrients kita ni letak sikit ya. Biarkan selama 20 minit, lepas tutup ikan. Ikan hidup tanpa anti-klorin, tanpa pump. Ini semua ikan boleh hidup lama. Itulah istimewanya ya. Ya, ini nutrients dia ya. Baik. Dan selain pada tu ada depan kita hari ini kita nak lebih fokus sebenarnya kepada pegaga. Kerana mudah untuk dijaga, tu paling khususlah. Ya. Kalau tengok Cik Ani tengok masa yang lepas sempena Hari Peternak Peladang Peringkat Kebangsaan di Melaka kan, di mana kita ulam pegaga ni kita buat jus. Ya. Dan lepas tu kita buat urap. Sebagai makanan dan herba ya. Dan insya-Allah lepas di akhir siaran nanti Cik Ani kita nak Cik Hani rasa jus pegaga yang mana kita dah blend. Rasa bagi kat saya. Yes. Okey, mula-mula daripada kecil macam ni nampak dicomel nampak. Ya, kalau program kalau kat ni macam bonsai kan. Jadi kalau tengok macam ni. Nice kan. Letak air saja ni. Ya. Untuk pengetahuan Cik Ani ya dan tuan-tuan dan puan ya. Kalau tengok daripada sini kan, dia punya proses seterusnya kita letak bekas yang besar sikit, katakan yang ni. Lebih besar sikit. Dalam masa lebih kurang 3 minggu dia akan besar macam ni. Daripada kecil ni? Ya. Jadi besar tu? Yes. 3 minggu. Kemudian daripada sini nak besar yang ni. Dalam masa 3 minggu juga. Dalam masa 3 minggu juga. Ya. Okey. Dan daripada sini nak besar ni yang paling besar. Dalam masa 3 minggu. Dalam masa 3 minggu juga. Macam mana ada beza-beza ni dalam masa 3 minggu ni? Yes. Siapa macam ni? Dia punya pertumbuhan cepat. Ya, selagi kalau kita maintain air, kita maintain nutrients baja dia yang kata kita tunjuk tadi, dia pembesaran cepat. Dia nak matahari yang seterusnya.
Kalau jaga dengan elok, kalau kita rajin jaga betul-betul, maka kalau 3 minggu sebesar itulah kita dapat. Kalau tidak, memang comel macam ni je lah kita dapat dalam masa 3 minggu. Yang paling penting adalah bahan-bahannya. Kita punya kata dari segi baja, kalau kita boleh kongsikan. Ya, baja dan juga apa tadi cairan tadi tu? Untuk pengetahuan Cik Ni, kita punya ini katakan untuk tanaman hidroponik ni, baja hidroponik. Ya. Yang mana untuk satu ni 10 kali tanam. Kemudian yang ini baja ni, baja kita panggil this is baja untuk semua jenis tanaman. Ya, di mana untuk tanaman di tanah, kemudian boleh hydroculture, pegaga ni. Kalau katakan yang ni, contoh ni pack yang ni. Cak ni. Yang 4 liter ni, dia punya jimat ni di mana satu botol ni boleh membaja 5 ekar tanaman kelapa sawit. Oh, ni ada yang saiz kecil, ini yang besar lah. Ini untuk hobi. Hobi. Untuk hobi. Yang ni kalau nak buat perniagaan ke apalah. Yes. Kalau katakan pokok mangga, pokok durian rumah Cik Ani kan, tak ada pernah tak berbuah ke, insya-Allah pakai ni. InsyaAllah dia akan berbuah. Seronoknya kalau dapat berapa tanam durian sendiri dekat rumah. Tapi yang paling penting, pasti di luar sana bila dah tengok ni kan memang berminat nak buat. Macam mana nak dapatkan produk-produk yang ada dekat sini, depan kita ni? Okey, nak dapatkan produk-produknya, kami daripada Taman Tasik Melaka Aikro. Jadi kita memang membekalkan seluruh Malaysia, kita lantik ejen-ejen. Kalau nak dapatkan ni, bolehlah datang, bolehlah berhubung kita melalui web kami. Okey, boleh pusing sikit? Kita pusing belakang. Ni kita tengok ni. Kalau Pak Rejab boleh cerita sikit, www.kasponik.com. Jadi itu dia, www.kasponik.com. Cik Ni, ni seperti kita janjikan Cik Ni. Ya. Saya punya ni. Ini jus pegaga. Jus pegaga Bismillahirrahmanirrahim. Ni awet muda ni, Cik Ni. Memang. Awet muda memang. Untuk sekarang ni pun dah awet muda. Mani, lemak jantung, ya, darah tinggi bagus ni. Okey, apa tadi darah antioksida ya. Bila antioksida, penyakit kulit kita boleh cepat sembuh. Kemudian dia memberi oksigen yang banyak. Sekali lagi baik. Ya, bila memberi oksigen banyak, sistem influenza, insya-Allah dia boleh ni. Kan? Cuma kita apa tu kita kisar je blend dengan gula. Campur dengan jus ataupun madu. Jus ataupun madu. Banyak sebenarnya kita boleh belajar sebenarnya. Tapi apa pun kita ucapkan terima kasih pada Encik Ahmad dan juga Puan Khadijah yang dapat bersama kita pakar hidroponik kita ini daripada Kasponik. Jadi saya nak sambung minum lagi. Teruskan bersama kami dan sekarang ni kita nak bersama Hisham dan kemudian jangan lupa kita nak bersama objek bulat. Apa tu objek bulat? Teruskan bersama kami.